Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ni kita akan lihat ya sukatan serakan. Okey, bagi part yang kedua, right? Jadi untuk tajuk ini, tajuk pembelajaran dia adalah berkaitan dengan macam mana cara untuk kita nak membanding dan mentafsirkan serakan dua atau lebih set data berdasarkan plot batang dan daun dan juga plot titik dan seterusnya membuat kesimpulan. Okey. Bagi macam mana cara nak melukis plot batang dan daun dan juga plot titik ni kita dah belajar semasa di mendengar rendah ya untuk tajuk statistik. So untuk tajuk untuk tahun tempat ni cuma kita nak ulang kaji sajalah yang melibatkan plot batang dan daun dan juga plot titik. Okey, jadi tak ada masalah sebenarnya kalau kita nak melukis dua statistik ni lah. Okey. Baik. Yang pertama kita tengok pada batang dan daun. Okey. Jadi plot batang dan daun ni yang pertama dia mestilah melibatkan ataupun merupakan satu cara untuk menentukan taburan set data. Okey, ini adalah salah satu cara kita lah untuk menentukan taburan set data. Baik. Yang kedua, okey, melalui plot batang dan daun kita dapat lihat sama ada data itu adalah lebih cenderung kepada satu nilai ataupun kita dapat mencari di manakah nilai yang paling kerap muncul ataupun data yang paling kurang muncul. Maksudnya dekat sini kurang muncul ni maksudnya tak banyak. Kerap muncul ni maksudnya banyak lah. Baik. So langkah-langkah untuk kita memplot batang dan daun adalah langkah yang pertama. Okey, data itu mestilah disusun dalam bentuk jadual. So jika data ini tidak disusun dalam bentuk jadual, maka kita tak dapat melihat serakannya serta-merta. So apa-apa pun mesti mengikut dalam bentuk jadual lah. Baru kita boleh susun. Okey. Dan yang kedua, kita akan menetapkan nilai puluh sebagai batang, okey, manakala nilai SARnya sebagai daun ya untuk memplot batang dan daun bagi data yang diberikan. Okey, baik, yang ketiga, daripada jadual batang dan daun ini kita dapat perhatikan markah yang paling kerap muncul. Maksudnya yang berulang kali keluar. Nombor itu je. So itu maksudnya markah yang paling kerap muncul. Okey, baik. So kita tengok contoh. So katakan dekat sini data di bawah menunjukkan jarak dalam kilometer dari rumah ke sekolah bagi murid-murid dari kelas 5 Mumtaz dan 5 Najah. Okey, katakan ini adalah murid kelas 5 Mumtaz, ini adalah kelas 5 Najah. Okey. So ini adalah merupakan contoh plot batang dan daun. Okey, di mana yang tengah-tengah ni, okey, sebab dia kombinasi dua ini melibatkan dua kelas. Okey. So bila dua kelas macam inilah bentuk dia. Kalau satu kelas tu dia macam ni. Saya tunjukkan contoh. Okay, katakan kita nak buat untuk 5 Mumtaz. Ni saya ulang kaji balik lah. Okay, kita ulang kaji balik apa yang kita dah belajar semasa di mendengar rendah dulu. Okay, baik. Katakan kita nak buat 5 Mumtaz je. Okay. So kalau kata nak buat 5 Mumtaz je, langkah yang pertama kita buat garisan lah macam ni. So yang di sebelah kiri ini merupakan batang. Okay, di sebelah kanan garisan ini adalah merupakan daun. Okay, so kita tengok dalam senarai 5 Mumtaz ni. Okay, apa nombor yang paling kecil? So dia akan start dengan 4 lah. Jadi kita letak dulu sini kosong. Kosong ni maksudnya tak ada nilai. Okay, lepas kosong lepas tu ada nombor apa? Ada 1 kan. Ada 14, 10. So nombor 10 dia lah 1. Okay, dan kita akan dapat nombor 2 dan juga nombor 3. Okay, kemudian kita akan susun. So bila kita akan susun, kita akan tengok nombor manakah yang paling kecil. So kita akan dapat 4. So tanda sini lah 4. 5 ada 5. So letak sini 5 sebab dia nombor besar kan. Dan nombor apa ada? Ada lagi tak nombor 5? Tak ada. Okey, nombor 6. Dan nombor 7. Dan nombor 8. Okey, ini adalah satu. Yang first step ni adalah untuk SAR. Okay. Tengok pula nombor 1 kat depan dia. Okay, tengok ada tak start daripada 10. Okay, 10 ada. 10. So letak sini kosong lah. 1 kosong. Macam tu. Kemudian 2. 12. Okay, 12 ada tak 12. Okay, 11. Okay, 10, 11. Okay, 11 ada. So 1. Okay, kita tengok dekat sini. 1. 1 letak sini. 1. 1. Macam tu. Okay. So itu cara dia lah. 1. Okay, kita tengok pula 12. Okay, saya padam dulu dah. Nanti dia akan kacau. 10. Okay.
So saya buat balik semula. Sebab saya kena padam tadi kan. Sekejap. Okay, so kita ambil nombor tadi apa? 0, 1, 2, 3. Okay. So kita letak dekat situ. Yang tadi, okay, saya ambil warna merah, warna biru lah. 0, 4, okay, then 5, 6, 7, 8. Okay, tengok pula yang sebelah, satu kat depan. So satu kat depan start daripada 10. So 10 ada apa tadi? 10. Okay, tak sini 0. 1, 0. Then 11, 1, 1. 12 ada tak? 12. Okay, 12. Apa tak keluar pula? Okay. Okay, saya punya pensel ni dah tak ada bateri. Okay, tak ada bateri rupanya. Tak apalah. Okay, sekarang kita tengok di sini 12. So, kita tulis 1, 2. Okay, ada berapa 12 kat situ? Ada lagi satu 12 kan? Ni 12 juga. So, 1, 2 lagi kat sebelah dia. Dan 13 ada. Okay, 13 ada. So, 1, 3. Okay, 14 ada 14. Okay, 14 ada berapa? 1, 14, 1, 2. Okay, so ada 2 kali 14. 1, 4, 1, 4. Okay, 15 ada 15. Okay, 15 tak ada. Okay, 16 ada. Okay, 1, 6. Then 18 ada. Okay, 18 ada. 1, 8. Kemudian 1, 9. Ada 19. 19 ada berapa kat sini? 19 ada 2. So 1, 9, 1, 9. Tu cara dia lah. Kalau kata dia berulang 2 kali, so kita kena buat 2 kali lah. Tu cara dia lah untuk kita nak melukis plot batang dadau. Okay, dan seterusnya lah untuk nombor 2 dan nombor 3. Okay. Jadi kita akan refer pada bentuk jadual. So benda ni sebenarnya kita dah belajar lah masa di tingkatan menengah rendah saya rasa. Okay. Jadi sekarang ini adalah contoh yang diberikan pada kamu melibatkan dua kelas. Sini di sebelah kiri ni adalah kelas Mumtaz. Okay. Dan di sebelah kanan ni adalah kelas Najah. Okay. Ni kelas Mumtaz. Ni sebelah kelas Najah. So tengah-tengah ini merupakan dia punya batang. Okay. Dia combinekan dua lah. So yang ini merupakan daun. Okay. Jadi dia melibatkan dua perkara kat situ. Dia sekalikan. Sebab dia nak membandingkan antara dua tu lah. Okay. So ini adalah contoh bagi plot batang dan juga daun. Okay. Baik. Tengok yang seterusnya. Okay. Okay. Jadi kita tengok ya, batang balik belakang. Okay, kita tengok kat sini. Kekunci. Tengok yang ini. Kekunci 4 ada garisan ni kat situ. 403. Kita tengok sini kan. Okay ni. 4 ada garisan, 0 garisan 3 bermakna 4 km bagi murid 5 Mumtaz dan 3 km bagi murid 5 Najah. Kenapa? Tengah-tengah dia ni, dia punya batang nilai dia 0. Okay. Tapi kalau kita ambil yang ini 0, 1, 4. Okay. Maksudnya dekat sini murid yang berada di kelas Mumtaz 10, murid yang berada di kelas Najah 14 km. Contoh dia macam tu. Okay. Tu cara dia. Alright, cara nak baca lah. Okay. So, kita tengok soalan yang seterusnya. Kita tadi data kita dah buat. Ini adalah jadual yang kita dah bina. Jadi, daripada data ni, kita boleh jawab soalan lah. Katakan diberi pada kita macam ni. Dia kata, data manakah yang menunjukkan serakan yang lebih besar?
Okey, kita nak cari serakan yang lebih besar. Jadi serakan yang lebih besar, kita kena tengok dulu dekat mumtaz ni. Kita dah belajar sebelum ni kan. Okey, apa yang nak cari, macam mana nak cari serakan? Kita cari yang paling besar tolak yang paling kecil. So dalam kes ni apa yang paling besar? Apa kilometer yang paling besar? So kilometer yang paling besar adalah 32. Kita baca kat sini. Okey, apakah yang paling kecil? Paling kecil adalah 4. Jadi 32 tolak 4, kita akan dapat 28 km. Ini untuk kelas mumtaz. Okey. Dan yang kedua, okey, kelas najah. Okey, kenapa dia kata 32? Sebab 32. Nampak tak kita susun sini? Sini yang paling besar lah. 3 yang paling besar. So kita tengok tinggi, ada maksudnya 30, 31, 32. So yang paling besar adalah 32. Okey, apa yang paling kecil? Paling kecil adalah 03, 05, 06, 08. So yang paling kecil adalah 03. Jadi 32 tolak 3 dapatlah 29. Jadi kita nak cari yang manakah lebih besar. Okey, jadi bila kita nak bandingkan dua ini, 5 najah mempunyai serakan yang lebih besar kerana beza lebih besar. Maksudnya nilai yang kita dapat akhir tadi, yang bila kita mencari serakan tu, 5 najah ni dapat 29, 5 mumtaz ni 28. Jadi yang paling besar, sebab soalan nak lebih besar, maka jawapannya adalah 5 najah kerana bezanya nilai dapat lebih besar. Okey. Baik. Soalan yang kedua. Okay, daripada jadual yang sama juga. So berikan komen anda berkenaan taburan jarak dari rumah ke sekolah bagi dua murid ini. Okey. Apa komen kita tentang taburan jarak dia? So kita boleh buat dekat sini. Secara umumnya jarak dari rumah ke sekolah bagi murid 5 najah adalah lebih jauh berbanding 5 mumtaz kerana kebanyakan cerapan tertumpu kepada bahagian plot bawah. Okey, maksudnya kalau kita tengok kat sini yang 5 najah ni, yang paling banyak cerapan dia, paling banyak nombor dia adalah di sini. Nampak tak? Nombor 2 paling banyak. Okey. Dia nombor 3. Yang ni pun banyak juga. Tapi kalau untuk 5 mumtaz, yang paling banyak adalah di bahagian atas. Nampak ni? 1. Bila 10, 11, 12 ni adalah jarak yang paling dekat dengan sekolah lah. Kalau kata 2 ni jauh daripada sekolah. Jadi, okey. Secara umumnya jarak perjalanan ke sekolah bagi murid 5 darjah lebih jauh berbanding pada 5 mumtaz. Itu cara kita buat kesimpulan lah yang berdasarkan jadual yang kita bina tadi. Okey, baik. Jadi tips dia, kita kena cari beza tinggi. Beza yang paling tinggi merupakan serakan yang tertinggi. Okey. Sekarang tengok plot titik pula. Okey. Plot titik. Okey, katakan yang ni plot titik. So plot titik merupakan satu carta statistik yang mengandungi titik-titik yang dapat diplot dengan menggunakan skala seragam. Okey, setiap titik mewakili satu cerapan. Plot titik ni dia menggunakan skala. Skala ni maksudnya kita akan gunakan satu garis nombor lah. So garis nombor itu mestilah mempunyai skala yang seragam. Okey. Dan titik itu mewakili cerapan. Maksudnya itu melibatkan nombor yang kita wakilkan lah. Right. Contoh, sesuai kat sini dia kata data di bawah menunjukkan jumlah wang saku dalam ringgit Malaysia yang dibawa oleh murid lelaki dan murid perempuan bagi kelas 4 intelek. Okey, so katakan ini. Ini duit belanja. Okey, wang saku. Okey, ini murid lelaki, murid perempuan bagi kelas 4 intelek. Baik, so ini kita kena lukis plot titik. So macam mana nak lukis plot titik? Melibatkan dua perkara. Ini perbandingan bagi dua lah. Jadi langkah yang pertama buat macam ni, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa kita start dengan 2? Sebab kita tak ada nilai 1 kat sini. Okey. So start dia daripada 2 lah. Dan okey, tengok macam mana. Katakan 2, 3, 4, 5, 6. Okey, katakan 2. Okey, RM2 ada berapa orang kat sini? So 1 orang dot, 1 dot, 1 sini dot. Okey, RM2.50. Di antara 2 dengan 3 ada berapa orang? Ada seorang sahaja yang RM2.50. Okey, RM3 ada berapa orang? Okey, RM3 ada 2 orang. So, 1 bawah, 1 atas. Dot, dot. Saya rasa ini sebagai ulang kaji lah. Kita dah buat dah sebenarnya masa dengan menengah rendah. Okey. So, sampai dah seterusnya sampai RM6. Begitu juga dengan murid perempuan 2, 3, 4, 5, 6. Nampak tak? Skala dia mesti sama. Kalau murid lelaki start daripada 2, maka murid perempuan pun kena start daripada 2. Tapi kita kena buat dot-dot ni berdasarkan berapakah kekerapan ya. Kekerapan bagi cerapan tersebut lah. Katakan RM5 ada berapa orang. So kat sini RM5 ada 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 orang lah. Yang wang sakunya RM5. Macam tu. Ini adalah cara untuk kita nak lukis plot titik. Okay, baik. So soalan dia, katakan ini yang kita dah lukis.
Okey, kita nak tengok data manakah yang menunjukkan serakan yang lebih kecil. Okey, kita tengok yang lebih kecil. Tadi kita tengok lebih besar. Okey, ini berdasarkan jadual plot titik lah. Jadi, kalau nak lebih kecil, okey, kita tengok. Sama juga, bila dia minta kita mencari serakan lebih kecil, kena cari beza, ya. Yang besar tu yang kecil. Okey, yang murid lelaki ni, paling besar, okey, wang saku dia paling banyak adalah RM6. Yang paling sikit adalah RM2. So, RM6 tolak RM2, dapatlah RM4. Okey, beza bagi murid perempuan adalah RM6 dengan RM3. So, RM3. Jadi, soalan nak kita cari data manakah menunjukkan serakan yang lebih kecil. So, antara RM4 dengan RM3 ni yang mana lebih kecil? So, of course lah RM3. Jadi, serakan murid perempuan lebih kecil kerana bezanya lebih kecil, iaitu RM3. Macam tu cara dia. Baik, so macam mana cara pula? Macam mana cara untuk kita nak buat kesimpulan? Okay, so dekat sini secara umumnya kumpulan manakah yang membawa lebih wang saku ke sekolah? So, kita kena totalkan ni. Okay. Ataupun kalau kita total tu kan satu secara manual lah. Tapi kalau kata kita tengok daripada jadual ni, kita dah boleh tahu kumpulan manakah yang banyak bawa duit belanja ke sekolah lah. So, daripada sini kita tengok, oh ini nampak tak? Sebab apa? Sebab dia start daripada RM3 dan RM5 dia banyak. Kalau yang ni dia lebih kurang, dia normal je kan. Okay. Jadi secara umumnya kumpulan murid yang membawa lebih banyak wang saku ke sekolah kerana kebanyakan cerapan tertumpu pada bahagian kanan plot titik. Nampak tak? Dia banyak tumpu kat sini. Jadi, murid perempuan lah yang lebih banyak bawa wang saku ke sekolah. Okay, sebab murid lelaki ni dia macam sama je. 2 dengan 3 lebih kurang. Cuma dia banyak dekat RM4 kan, dengan RM5. Tapi murid perempuan, dia akan lebih banyak kat sini. Okay, RM4.5, RM5.5, dia banyak daripada RM4 ke atas. Yang murid lelaki ni dia banyak daripada RM4 ke bawah kan. So, itulah kesimpulan yang kita boleh buat lah daripada graf plot titik ini. Okay, so saya rasa itu saja untuk hari ini, ya. Yang ini adalah berkaitan dengan apa? Ini macam ulang kaji semula lah, untuk ingat balik apakah yang dimasukkan dengan plot batang dan daun dan juga plot titik. Okay, so itu saja. Sekian, terima kasih.